Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat lagi kita bersama-sama pada malam ni, hari Ahad, malam Isnin. Insya-Allah saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tazkirah, sebagai peringatan di antara satu sama lain. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya ingin kongsi ilmu untuk diri saya dan tuan-tuan puan-puan yang mana bersama-sama saya secara langsung ataupun secara live ni. Boleh kita nak kongsi sedikit isu-isu yang mana penting di dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala beri peluang lagi kepada kita. Kalau kita lihat, kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Kita masih lagi diberi peluang untuk kita ni bersama-sama usaha melakukan kebaikan, melakukan amal ibadat. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita kata pintu yang mana ada di seluruh negara, di seluruh negeri, kita kata termasuklah kata pintu surau ke pintu masjid, sekarang ditutup, dikunci, supaya tidak lagi dibenarkan jamaah itu datang beramai-ramai solat fardu berjamaah. Kita kata pula pintu sepadan pun ditutup. Pintu sepadan di negara yang tutup, tidak dibenarkan sesiapa dapat ulang alik ataupun masuk. Kita kata pula hari ini ditutup pula jalan-jalan utama, kita kata siap kata blok tidak dibenarkan, yang mana kawasan-kawasan yang berada mereka itu mesti tetap di tempat masing-masing. Ditutupkan pintu-pintu rumah dan sebagainya, tidak dibenarkan. Kerana apakah boleh berlaku begitu? Kerana tak nak supaya wabak kata penyakit yang sedang melanda di seluruh negara, seluruh dunia ini, wabak jangkitan-jangkitan kepada seseorang demi seorang. Muslimin dan muslimat yang saya mulia sekalian lagi, yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katalah Allah Subhanahu wa taala lah yang mana tidak tutup lagi pintunya, iaitu pintu taubat. Pintu taubat untuk hamba-Nya, untuk kita bersama-sama ingat bahawa pintu taubat itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa kita ini bertaubat kepada Allah sebagai taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita jikalaulah sempurnanya rukun dan syarat taubat kita itu. Muslimin dan muslimat, saya ingin kongsi sedikitnya dalam satu ayat kurangnya kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 135. Kita baca dalam surah Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dalam surah Ali Imran ayat 135, tuan-tuan, cubalah kita tadabbur ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, melakukan perkara yang keji. Fahisyah tadi yang keji, ataupun mereka itu menyanyai diri-diri mereka itu. Mereka itu mengingati Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka istighfarlah mereka itu minta ampun daripada dosa-dosa, daripada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan siapalah yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Allah Ta'ala lah yang mengampunkan dosanya, tidak ada yang dapat mengampunkan dosanya melainkan Allah. Padahalnya dan tidak berkekalan di atas apa yang mereka itu lakukan, padahal mereka itu mengetahui. Dalam ayat ini jelasnya bahawasanya orang yang berdosa, orang yang melakukan fahisyah, pengaku yang keji, ulama tafsir fahisyah dengan kata fil qabhi kazina wa ghairi dhalik, seperti dengan melakukan zina dan lain daripada mereka itu, maka melakukan perkara yang keji. Mereka itu melakukan maksiat. Mereka menyanyai diri mereka itu, tetapi mereka itu ingat kepada Allah. Satu ketika mereka itu muhasabah diri mereka. Mereka itu sentiasanya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mengampunkan dosanya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat janganlah kamu ulang-ulang lagi dosa-dosa tersebut. Kamu tahu bahawa dosa itu yang kamu lakukan itu, sekiranya jikalaulah kamu meninggal dunia keadaan membawa dosa, maka tak selamatlah kamu. Maka di sini kita dapat faham. Maka muslimin dan muslimat, apabila Ustaz sentuh daripada ayat ini, maka dapat kita faham bahawasanya banyak mana kesalahan kita, banyak mana dosa kita. Kita ada harapan lagi untuk muhasabah, untuk kita bertaubat, untuk kita berdoa, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa kita ini tinggal segala perkara-perkara yang dikatakan fahisyah ataupun perkara-perkara yang dosa. Zakarullah dengan arti tazkuru wa'idahu au hukmuhu au haqquhul azim. Anda kata ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat bahawa janjian-janjian Allah. Janjian-janjian Allah, bagaimana janjian Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang buat fahisyah. Bagaimana janjian Allah, bagaimananya hukuman Allah, bagaimananya hak Allah Subhanahu wa taala yang besar terhadap mereka itu. Ingat kepada Allah, zikrullah, kemudian fastaghfiru, minta ampun. Minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Kita mesti kena minta ampun kepada Allah Subhanahu. Sentiasanya dikatakan kita ini banyaklah bertaubat. Dengan kita menyesal, dengan kita bertaubat daripada kesalahan-kesalahan kita. Ustaz nak cerita tentang sebab-sebab yang Allah Ta'ala turunkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita kongsi bersama-sama. Pada ketika itu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku kepada seorang lelaki penjual kurma, kita kata. Dalam kedainya ada banyaknya kurma-kurma, buah-buahan yang ada. Pada satu ketika, ada seorang wanita yang datang membeli kurmanya.
seorang wanita, seorang perempuan datang di kedainya, kemudian lalu dia masuk kedainya, dia datang beli kurma. Maka tuan kedai itu, seorang lelaki itu lihat kepada seorang wanita itu, seorang perempuan itu, ya, seorang yang cantik agaknya, maka ada perasaan, ya, ada nafsu, keinginan. Lantasnya dia pun, ya, tutup kedai, kemudian dia melaku maksiat. Dia sempat berkhulwat dengan wanita, dengan perempuan tersebut itu. Ketika itulah apabila dia melakukan maksiat dengan seorang wanita itu, maka dia merasa menyesal daripada kesalahannya, sehingga kes ini tersebar daripada sahabat-sahabat, yang mana sahabat-sahabat yang pernah berdosa, mereka itu dapat kabar, dapat tahu bahawa, ya, seorang sahabat ini melaku jahat, melaku, ya, maksiat, ya, berkhulwat dengan seorang wanita ini. Maka sahabat-sahabat kata, adakah harapan untuk kami ini bertaubat, untuk kami ini kembali kepada Allah? Maka Allah datangkan ayat, walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dalam surah Ali Imran ayat 135. Muslimin dan muslimat, maka itulah kita dapat faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa buka pintu taubat. Tidak Allah Subhanahu wa taala nak tutup kepada kita. Lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda dalam sebuah hadis diriwayat daripada Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerimakan taubat hamba-Nya selama tidak yugharghir, makna kata ketika sakaratul maut, ketika ruhnya duduk halqum. Maka ketika sampai tahap kata ruhnya sampai di halqum, ketika nazak, tak sedar, tak khabar lagi, maka ulama ada mengatakan ketika itu tidak ada peluang laginya. Tapi ada separuh ulama kata boleh lagi kalaulah dia masih lagi ingat tentang kesalahannya dan dia bertaubat ketika itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba renung dekat sini. Ya, selama mana kita hidup ini, kita lihat sekarang, kita cubalah hati setiap hari demi hari, setiap malam, ya, setiap hari, setiap malam, kalau kita lihat, ya, jangkitan wabak COVID-19, apa dikata, penyakit yang mana dilanda, sama ada di negara Malaysia, negara mana-mana negara saja kita lihat, ada negara yang meningkat. Dekat Malaysia, kita kata pada hari ini saja kes pula bertambah 150. Ada kematian 45, 46, kita kata setiap hari. Maka giliran mereka sudah sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jangan ingat kata kita ini, ya, walaupun di dalam rumah kita hidup, ya, kita ini tak ada dapat, ya, tak ada kena penyakit dan kita akan selamat, tak akan mati. Jangan kita ingat macam tu, tuan-tuan. Kita doa untuk arwah-arwah yang telah pergi, ya, daripada kalangan sahabat-sahabat kita, umat Islam seluruhnya. Boleh dikatakan mereka itu sudah syahid, ya, orang-orang yang beriman yang mana ditimpakan, ya, penyakit ini antara penyakit taun, yang mana, ya, orang itu syahid akhirat, sebagai ulama yang mengatakan. Maka giliran kita belum sampai lagi. Di sinilah kita, marilah bersama-sama kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kerana pintu taubat adalah sentiasa terbuka untuk kita. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian dan saya muliai sekalian, alhamdulillah, apa yang kita bincang sekarang, kita nak lihat, ya, bagaimana para ulama, ya, dan para hukama, mereka itu berkata bahawasanya 4 perkara tanda-tanda orang itu sebagai orang yang bertaubat. Bagaimana orang bertaubat yang sebenar sebagai taubatan nasuha itu ada 4 tandanya.
Ya, ada 4 tanda orang itu orang bertaubat sebagai taubatan nasuha. Kalau kita ada kertas, kita catatlah. Ya, yang pertamanya, tanda kata orang itu adalah orang yang bertaubat taubatan nasuha, taubat yang Allah Ta'ala terima, boleh kata taubat nasuha. Seorang itu dapat menjaga lidahnya dari bercakap sia-sia, daripada mengumpat, daripada mengadu domba, iaitu an-namimah, daripada dusta dan lain-lain lagi. Ini tanda kata orang itu orang yang mana bertaubat dan Allah Subhanahu wa terima taubatnya. Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertamanya, dia dapat menjaga lidahnya daripada bercakap sia-sia. Dia menjaganya lidahnya daripada mengumpat-ngumpat. Dia menjaga lidahnya daripada mengadu domba, iaitu namimah, kita kata mengacung dan sebagainya. Dan dia dapat menjaga lidahnya daripada dusta. Maka yang pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bahawa kita lihat, ya, sekarang kita guna lidah. Kita bercakap, kita tak bercakap dengan lidah, tetapi alat teknologi, kita kata media sosial, kita dapat, ya, tak bual-bual dengan media sosial di depan kaca, di depan ini kita boleh, ya, kita boleh bual-bual dengan kita, komen dengan kita, ada tulis itu, tulis ini, dan kita share. Maka hati-hatilah kita. Takut-takut kita ini jadi mengumpat dengan secara moden begitu. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bagaimana para ulama dia katanya tanda-tanda orang itu adalah orang yang mana bertaubat dan Allah terima taubatnya. Yang keduanya, tanda-tanda orang itu tidak ada lagi di dalam hatinya dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Tuan-tuan, sifat-sifat mazmumah ini sangat-sangat berbahaya kalau ada dalam diri kita. Sebab itulah kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita belajar, ya, bagaimana sifat-sifat mazmumah, dan ada ubat-ubat untuk membersihkan diri kita, jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Maka orang yang bertaubat nasuha, orang yang Allah Ta'ala terima taubatnya, iaitu orang itu adalah tidak ada di dalam hatinya daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela. Contohnya seperti sifat dengki, hasad, musuh di antara satu sama lain. Tidak ada lagi. Sentiasanya, ya, orang itu tanam di jiwanya sifat sabar dan redha, dan seorang itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, yang nombor 3, ulama yang mengatakan bagaimana tanda-tanda orang itu adalah orang yang bertaubat yang sebenar, taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sikap perangainya, ya, dia dapat menjaga diri dari bergaul dengan orang-orang yang jahat. Dia tak akan berkawan, tak akan bersahabat dengan sahabat-sahabat yang mana melakukan dosa, sahabat-sahabat yang jahat. Kita muslimin dan muslimat, kita nak bersahabat, kita nak berkawan, maka carilah kita kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang soleh, sebab kita nak tumpangnya. Kalaulah kita lemah, kita boleh tumpangnya. Dia rajin solat berjamaah, dia rajin melakukan ibadat, dia suka bersedekah, dia suka ulang alik ke masjid. Contohnya, kalaulah masjid surau dibuka untuk diimarahkan, itulah kita cari kawannya. Ibarat kata pepatah Melayunya, kalaulah kita bersahabat dengan tukang besi, maka pias-pias besi-besi itu akan kena kepada kita. Sebaliknya, kalaulah kita bersahabat dengan orang yang penjual minyak wangi, maka minyak wangi itu akan terpias-pias kenalah di diri kita. Begitulah kita katanya, ya, kita orang yang bertaubat dan Allah Ta'ala terima taubat kita. Tanda kata kita ni tak nak berkawan dengan orang-orang yang jahat. Makna kata di sini dapat muhasabah orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melakukan maksiat itu. Apabila golongan orang-orang yang soleh itu tak nak bersahabat dengan mereka, mereka boleh muhasabah. Kadang-kadang mereka fikir, kenapa ni orang-orang yang soleh tak nak bersahabat, tak nak berkawan dengan saya. InsyaAllah dengan jalan mereka dapat sedarnya, mereka akan jadi orang yang soleh, insyaAllah. Itu tanda nombor 3. Dan yang keempat, yang akhir sekalinya, dia selalulah, kita kata, berbuat persiapan untuk mati.
kita sentiasanya berbuat apa nama ni, berbuat persiapan untuk mati, untuk meninggal dunia. Jangan kita tunggu-tunggu. Kita nampak kabarnya, ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita meninggal dunia, katalah dengan sebab penyakit yang disebut sebab penyakit corona ataupun COVID-19 ini. Maka kita acik alik saja. Kita kena berbuat persiapan. Ya, saya diberi peluang hidup lagi. Saya di dalam rumah, saya sentiasa jaga amalan-amalan di dalam rumah. Saya sentiasanya solat berjamaah walaupun dengan isteri, dengan anak-anak. Sentiasa solat berjamaah, sentiasa jaga zikir lepas sembahyang, sentiasa berdoa, bertaubat, sentiasanya kita membaca Al-Quran dan sebagainya daripada amalan-amalan untuk menjadi persiapan kita ketika kita nak meninggal dunia nanti. Dengan amalan-amalan yang kita lakukan inilah mudah-mudahan Allah Ta'ala husnul khatimah kita, ya, persiapan untuk kita mati. Dengan kita merasanya kita menyesal dari segala dosa-dosa, serta kita memohon ampun dengan kita bertaubat, ya, bersungguh-sungguhnya kita melakukan taatan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagaimana sekarang kita lihat kita seolah kata kita, ya, di dalam rumah, kita tak dapat pergi kat mana-mana. Kita duduk dalam rumah dengan isteri, dengan anak-anak. Kita ingat sahabat-sahabat yang dihormati sekaliannya, ya, di dalam rumah kita boleh laku kebaikan. Di dalam rumah kita melakukan ibadat. Kita jangan terpengaruh dengan terikut, ya, kalaulah kita kata, ya, di dalam dalam TV dan sebagainya ada, ya, tawaran-tawaran untuk menghiburkan majlis-majlis lalai, ya, maka kita janganlah kita buka siaran-siaran yang ada di dalam rumah kita, siaran-siaran langsung yang bentuk hiburan yang melampau, yang maksiat. Sabarlah kita ingat sekarang, kalau negara kita yang hidup sekarang, Allah Ta'ala uji dengan apa sekarang? Sekarang diuji dengan wabak penyakit. Dengan kita bertaubat, dengan kita banyak berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah hilangkan penyakit ini, Allah buangkan, khususnya di negara kita semua sedikit demi sedikit. Begitulah kita nak, dengan kita ini tawaduk, dengan kita itu khusyuk, maka insya-Allah Allah Ta'ala, ya, hilangkan penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya mulia sekalian, ya, taubatlah kita sebagai taubat yang nasuha. Menyesallah kita bertaubat dengan kita bahawasanya kita ini jadi orang yang sentiasanya taubat nasuha. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebagai taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka tuan-tuan, terenung dalam ayat ini bagaimana taubat nasuha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang taubat an-nasuha. Bagaimana Umar kata, kalau orang itu bertaubat sebagai taubatan nasuha, itu seorang yang bertaubat, ya, daripada perbuatan yang keji itu. Makna kata, serta dia tidak mengulangi dengan perbuatan itu selama-lamanya. Itu taubatan nasuha. Taubat yang mana? Nasuh, dari taubat daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Maka orang itu tak akan mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Itu kata Umar. Kita takut, kalaulah kita bertaubat daripada kesalahan, daripada dosa-dosa kita, maka selepas daripada kita taubat, kita melakukan pula dosa-dosa tersebut. Bagaimana kita takut ancaman daripada Allah? Allah Ta'ala marah murka pada kita. Di antara baginda kita bersabda dalam sebuah hadis, Al-mustaghfiru bil-lisani, Al-musiru ala zambi, Kal-mustahzi'i li rabbi. Ya, orang yang istighfar Allah, orang yang minta ampun dengan lidah, minta ampun pada Allah Ta'ala, masih dia berkekalan di atas dosanya. Maka seolah-olah orang itu adalah bersena-sena ataupun bermain-main dengan Tuhannya. Kita takut, kita bertaubat.
Maka kita bertaubat, waktu yang samanya kita pun berlaku pula perkara-perkara dosa pula. Lepas tu kita bertaubat pula. Ini takut kita ni termasuk dalam golongan orang yang bermain-main. Apabila kita seorang bertaubat daripada Allah, kepada Allah Ta'ala dari kesalahan kita, jangan kita ulangi lagi. Jangan kita ulangi lagi daripada sebab itulah ya ulama ada bahas tentang berkaitan dengan taubat. Kalau kita kata taubat pada bahasa cakapan tu ialah pulang ataupun kita kembali. Ya, pada syarak ialah mesti taubat itu berhimpun iaitu 3 rukun. 3 rukun mesti akan berhimpunnya. Yang pertamanya seorang itu menyesal atas mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, dia menyesal. Ya Allah, ya saya melaku dosa. Dosa lidah, dosa segala-gala dosa yang ada, dia menyesal. Dia tak nak buat lagi. An-nadmu boleh kata menyesal. Yang keduanya, rukun ialah seorang itu meninggalkan maksiat yang ia taubat itu. Dia sudah taubat, maka dia tak buat lagi lah segala-segala maksiat, segala dosa yang disebut itu. Yang ketiganya, iaitu mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada maksiat yang ditaubat itu. Tak ada niat lagi nak kembali buat benda-benda maksiat. Itu di antara rukun taubat yang mana kita kena faham, kita kena erti. Maka setiap masa kita sekarang ni kita bertaubat, setiap masa kita berdoa, kita mengaku kesalahan kita, kita ingat kita jangan kembali lagi melaku kesalahan, melaku dosa-dosa, supaya kita ini Allah Ta'ala kekal kita di atas seorang yang bersih daripada dosa. Ketika kita bersih daripada dosa, semoga kita meninggal dunia ketika itu, insya-Allah kita dari orang yang husnul khatimah, orang yang elok mati. Ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun, wahai manusia, wahai saudara-saudara orang-orang yang beriman, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang bertaubat, orang yang banyak bertaubat. Baginda kita sallallahu alaihi wasallam bertaubat setiap hari lebih daripada 100 kali bertaubat. Sedangkan kita faham bahawa baginda kita adalah seorang yang maksum, seorang yang bersih, seorang yang tidak ada dosa. Tetapi baginda kita masih lagi bertaubat. Ketika hayat baginda, sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu ini banyak bertaubat sedangkan kamu seorang yang tidak ada dosa?" Maka baginda kita jawab kata, "Aku takut aku meninggal dunia nanti keadaan aku ini bawa dosa. Sebab itulah aku daripada golongan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah." Ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, wahai sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, jadilah kita orang yang bertaubat kepada Allah. Jadilah kita orang bertaubat kepada Allah sebagai taubatan nasuha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita ini dapat berjaya semua. Maka tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, nak sampai masa sikit lagi Ustaz kongsi, ya, tak lama dah. Yang satu dengan kita kisah. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, kita kenal Abu Bakar, ya, khalifah yang pertama selepas daripada baginda kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atas kamu dengan la ilaha illallah, iaitu kita mesti kena sebut, mesti kita kena zikir, mesti kita kena sentiasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebut tahlil, kita kata tahlil. Wal istighfar, kita banyak beristighfar. Fa aksiru minhuma, banyaklah kedua-duanya. Kita sebut la ilaha illallah. Di rumah kita lepas solat kita sebutlah la ilaha illallah. Banyaklah kita sebut la ilaha illallah. Banyaklah kita istighfar. Banyaklah kita lakukan. Fa inna iblisa alaihi la'natullah. Sesungguhnya iblis la'natullah. Iblis itu berkata, itu kata Abu Bakar, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku akan merosakkan, aku akan merosak, memusnahkan manusia ni dengan segala dosa-dosa dan segala maksiat. Nak supaya manusia itu melakukan dosa, nak supaya manusia itu buat maksiat. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan aku ni juga akan binasa juga dengan apa? Dengan kalimah la ilaha illallah.
wal istighfar, dan dengan istighfar minta ampun. Bertaubat, minta ampun, kita istighfar bil lisan, dengan lidah, dengan hati kita, maka itulah syaitan akan binasa. Kalau kita duduk dalam rumah, tuan-tuan dan puan-puan, banyaklah kita sebut la ilaha illallah, banyaklah kita istighfar, banyak kita minta doa, khususnya doa tolak bala, doa yang mana kita sebut Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah idfa'anna, ya Allah tolak ya Allah dari bala, dan kulli bala'i wa waba, daripada bala, daripada wabak-wabak masuk penyakit, wa syiddati wa niqmatin wa fitnah dan sebagainya, kita berdoa. Maka di sinilah Abu Bakar dia kata, falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Maka tak kala aku lihat demikian itu, maka aku akan binasa mereka itu dengan hawa nafsu, padahal mereka itu tidak tahu bahawa mereka itu mereka itu lam yahsabuna annahum muhtadun wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mana kata mereka itu tak tahu, kata mereka itu ni akan kena dah, iaitu tipu daya daripada syaitan. Apabila kita ini seorang yang banyak bertaubat, seorang yang banyak kita beristighfar, banyak sebut la ilaha illallah, banyak berdoa, maka kita akan musnahlah syaitan. Sebab hati kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhal ikhwan, wahai sahabat-sahabat, saudara sekalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga yang Allah Taala cadangkan, yang melebarkan seluasan langit dan bumi itu, Allah janji kepada orang-orang yang muttaqin. Maka dengan tazkirah yang ringkas, sekarang pun hampir masuk waktu insya-Allah kita kongsi lagi topik yang lain lagi, mungkin hari Ahad akan datang. Cukup dulu pada malam ni. InsyaAllah dengan izin Allah kita jumpa lagi lah. Kuliah kita akan datang pada hari Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan, bolehlah bersama-sama kita muzakarah secara online, secara kita katanya bukan secara penata lakit, pada setiap Ahad malam Isnin jam 8 malam. InsyaAllah kita kembali pada minggu depan, topik tajuk yang lain lagi. Sekadar inilah salah dan silap. Saya minta maaf. Yang baik itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.